Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekelas Fakta 17 Mac bersama saya, Prasad Michael. Perhimpunan Agung UMNO 2021 bermula hari ini dengan desakan agar PRU disegerakan, disuarakan semua pemimpin sayap pergerakannya. Ketua Pemudanya, Ashraf Wajdi Dusuki, turut menaikkan semangat perwakilannya agar bersedia untuk PRU pada bila-bila masa. 22 bulan di bawah PH, 18 bulan di bawah PN, hampir 8 bulan di bawah PN 2.0. Kestabilan negara masih belum pulih, pertumbuhan ekonomi terus tersekat. Maka kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan melainkan harus memulangkan kembali mandat kepada rakyat. Dalam pada itu, Ashraf mengingatkan pemimpin parti agar tidak menjadi gunting dalam lipatan ketika Perdana Menteri memimpin kerajaan dengan perlu bergantung kepada ihsan pembangkang. Dalam ucapan dasarnya, Ashraf turut menggesa perlembagaan parti dipindah bagi membolehkan pemilihan parti diadakan selepas PRU. Ini bagi mengelakkan sebarang usaha untuk memporak-porandakan, melemahkan kesepaduan dan kekuatan parti. Ingat, pilihan raya akan datang adalah lebih besar geloranya. Ingat, pilihan raya akan datang lebih besar cabarannya. Bukan sahaja dengan fitnah lama, tetapi juga dengan tohman baru daripada dalam dan luar bahtera. Semuanya bagi memecah belahkan kita semua. Semuanya bagi melumpuhkan jentera kita. Dan akhirnya mengaut laba daripada kelemahan kita. Hubungan di antara PAS dan UMNO terus menjadi perdebatan hangat dan turut disentuh Ketua Puteri UMNO dalam ucapan dasarnya. Zahida Zariq Khan hari ini mengucapkan sayonara kepada PAS susulan kedegilan parti itu untuk terus bersama bersatu dan PN. Tolonglah, gelilah sikit. Kita ni nak tinggal sekolam dengan katak puru, katak pisang ataupun katak bentung. Sejarah mereka mengkhianati kami amat menjijikkan. Sayonara PAS. Selamat tinggal PAS. Bye-bye, goodbye PAS. Semoga bahagialah kamu dengan pasangan hidupmu di kalangan katak dan jengking tadi. Zahida dalam ucapannya turut menggesa agar Parlimen segera dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Kita nak masuk G5. Tunggu untuk overdrive saja. Kita nak memecut kereta kita ke garisan penamat untuk meraih kemenangan paling mutlak. Sementara itu, Ketua Wanita UMNO Nuraini Ahmad berkata, sebarang gesaan untuk menyegerakan PRU perlu mengambil kira kesepakatan kerajaan yang telah ditandatangani Perdana Menteri dengan Pakatan Harapan. Sebarang tindakan kita, keputusan kita hendaklah dibuat secara berhemah, secara matang dan bijaksana. Wanita UMNO percaya Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi akan membuat keputusan yang terbaik dalam mencadangkan masa yang tepat dan masa yang sesuai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya, bekas pengurusi PKR Perak, Farhash Wafas Salvador menuduh Rafizi Ramli secara tersirat menyerang Presiden Parti Anwar Ibrahim. Farhash berkata Rafizi sebaliknya harus mencabar Anwar untuk jawatan Presiden daripada mendolak dalil mengenai agenda tersembunyinya. Dalam kenyataannya semalam, Farhash berkata ini agar ahli parti dapat melihat sendiri wajah mereka yang rakuskan kuasa dan berniat menjatuhkan kepimpinan parti. Bagaimanapun dia mempersoalkan sekiranya bekas ahli Parlimen Pandan itu layak menentang Anwar. Semalam, Rafizi yang juga naib Presiden PKR itu berkata dia memilih untuk tidak mencabar jawatan Presiden kerana tidak mahu mencetuskan kekecohan dan menggoncang kestabilan parti. Untuk rekod, Rafizi mengumumkan secara terbuka akan bertanding jawatan timbalan Presiden PKR yang kemudian diikuti oleh Farhash. Ketika mengumumkan pencalonannya pada Selasa,
Rafizi mengkritik kepimpinan PKR dan PH berhubung rentetan keputusan yang melibatkan kerjasama dengan BN dan PN sebelum ini. Dalam pada itu, Farhash menyifatkan kenyataan Rafizi sebelum ini bahawa pandangannya tidak diterima, menunjukkan beliau tidak mampu menerima keputusan kolektif kepimpinan PKR. Farhash turut menasihatkan Rafizi supaya lebih berhati-hati dalam bertutur sejurus kembali ke gelanggang politik agar tidak mengguris hati ahli parti. Dalam pada itu, Lim Guan Eng turut mencadangkan agar Rafizi mencabar Anwar untuk jabatan tertinggi PKR itu. Ini walaupun Setiausaha Agung DAP itu menegaskan dia tidak berminat untuk mencampuri al-ihwal dalaman parti komponen PH itu. So his target is directed at Anwar. So I think that since this is for his campaign purposes, for Deputy President, I don't want to get involved lah. This one is internal lah. For whatever reason, he wants to drag us in the internal politics of PKR, we are not interested. But we just state the facts. So I think he got his facts wrong. Lim membangkitkan perkara itu bagi menjawab kenyataan pedas Rafizi mengenai PH yang didakwanya sedang mempertimbangkan kerjasama dengan PN untuk PRU akan datang. Bagaimanapun, Lim percaya kritikan yang dibuat Rafizi itu disasarkan kepada Anwar. Ahli Parlimen Bagan itu menjelaskan pemimpin PH belum membuat sebarang perbincangan dengan pemimpin PN untuk kerjasama pilihan raya. Ahli Parlimen Kuala Nerus, Khairuddin Aman Razali berbohong jika dia mendakwa tidak diberi peluang memberi pandangan ketika bersama PAS. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan Khairuddin keluar parti. Bercakap kepada pemberita di Kota Baru hari ini, Taqiyuddin berkata Perlembagaan PAS Fasa 16 dengan jelas menyatakan setiap ahli PAS berhak memberikan pandangan dan pendapat kepada parti. Bagaimanapun, Taqiyuddin memberi gambaran Khairuddin sebelum ini tidak menggunakan peluang tersebut untuk menyuarakan pandangan dalam mesyuarat parti. Bekas Setiausaha Majlis Ulama Syura PAS itu sebelum ini mendakwa perjanjian antara PAS dengan PN dibuat Abdul Hadi Awang tanpa meminta pandangan kepimpinan parti itu. Taqiyuddin bagaimanapun menggesa Khairuddin untuk berhenti bercakap mengenai PAS, memandangkan dia bukan lagi ahli parti tersebut. Dalam pada itu, Taqiyuddin mengesahkan pihaknya tidak menerima undangan untuk menghadiri Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang sedang berlangsung. Justru katanya tiada wakil daripada PAS hadir ke program tahunan Sekutu dalam Muafakat Nasional itu. Kerajaan tidak akan membenarkan Kedah mengeksport daun ketum secara sah ke Thailand walaupun ada permintaan di pasaran. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur semalam. Permintaan yang amat berhormat Menteri Besar itu adalah sesuatu yang mungkin datangnya daripada permintaan secara personal. Maka kita akan tengok semula sebab dalam waktu ini kita tidak benarkan. Menurut Hamzah, ini kerana perkara itu bertentangan dengan Akta Racun 1952, antara lain melarang sebarang aktiviti mengimport, mengeksport dan menjual ketum secara haram. Semalam Sanusi dalam sidang medianya mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan agar memberi kebenaran kepada Kedah untuk mengeksport daun ketum secara sah kepada Thailand bagi tujuan perubatan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Prasad Michael, untuk Sekelas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh layari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.